Bila tuan-tuan dan puan, kami bawakan dari pentas utama Jom Masuk IPT segmen khas bersama dengan Hospital Pengajar Universiti Putra Malaysia HUPM yang akan membicarakan satu topik istimewa pada tengah hari ini, perkhidmatan komprehensif stroke di HPUPM. Kita perkenalkan panel yang bersama dengan kita pada tengah hari ini, Dr. Loh Wei Chow, Dr. Muhammad Naim bin Muhammad Yaakob, dan Dr. Mazatul Fazura SF binti Salim. Teruskan untuk segmen khas pada tengah hari ini. Silakan. Salam sejahtera dan selamat tengah hari. Nama saya Loh. Saya adalah salah seorang pakar berubatan yang bertugas di Hospital Pengajar Universiti Putra Malaysia. Jadi hari ini kita nak membincangkan sesuatu yang amat penting berkenaan dengan petanda-petanda awal serangan angin amar dan juga kaedah-kaedah rawatan yang boleh kita tawarkan dari Hospital Pengajar Universiti Putra Malaysia. Jadi seperti mana yang tertera pada skrin pada hari ini, kalau kita boleh lihat, Malaysia's first dedicated stroke emergency unit. Jadi HPUPM ni kita memulakan operasi pada bulan Mac pada tahun 2020 dan hospital universiti ini adalah berteraskan kepada perkhidmatan rawatan stroke, ya. Satu-satunya hospital yang mempunyai jabatan kecemasannya yang berteraskan rawatan stroke untuk pesakit-pesakit angin amar yang akut. Jadi di mana terletaknya Hospital Pengajar UPM ni? Kalau kita duk sebut pasal PPUM, kita tahu dekat Petaling Jaya. Kalau kita sebut pasal HUKM, kita tahu ianya terletak dekat Bandar Ceras. Tapi hospital HPUPM ni adalah hospital yang baru dan ianya terletak betul-betul bersebelahan dengan Hospital Serdang. Ya, jadi untuk memudahkan pergerakan pesakit-pesakit ataupun tenaga-tenaga kerja di kedua-dua hospital ni, kita boleh lihat dekat sini terdapat satu jejantas yang menghubungkan antara Hospital Serdang dan Hospital HPUPM. Jadi ini adalah gambar yang menunjukkan jabatan kecemasan di Hospital Pengajar UPM. Dan untuk makluman, kita tak namakan jabatan kecemasan Hospital UPM ni sebagai jabatan kecemasan dan trauma. Kita jenamakan dia sebagai rescue. Jadi kalau kita lihat dekat gambar yang dekat sebelah kiri ni, ini adalah gambar petanda tempat unit kecemasan stroke rescue. Dan unit kecemasan stroke rescue ini kita bersedia untuk menerima pesakit 24 jam, ya, 7 hari seminggu. Dan konsep Hospital UPM dalam menawarkan perkhidmatan rawatan stroke ini, kita tidak hanya menerima pesakit-pesakit yang datang ke Jabatan Kecemasan HPUPM ataupun rescue, kita juga mempunyai satu network di mana hospital-hospital yang terletak berdekatan dengan Hospital Pengajar UPM, umpamanya Hospital Kajang, Hospital Serdang dan juga Hospital Putrajaya. Seandainya terdapat pesakit yang tiba di hospital-hospital yang berdekatan yang saya senaraikan tadi, mempunyai petanda ataupun gejala-gejala stroke, pesakit-pesakit ini akan terus dihantar ke unit rescue HPUPM untuk mendapatkan rawatan yang segera. Untuk rekod, sepanjang hospital UPM memulakan perkhidmatan, kita telah pun berjaya merawat sebanyak 520 orang pesakit stroke. Jadi saya nak mengambil kesempatan ni untuk berbicara lebih lanjut apa itu stroke ataupun dalam istilah bahasa Melayunya angin ahmar. Jadi penyakit angin ahmar ataupun stroke ni kita boleh terbahagikan kepada dua, iaitu keadaan di mana berlakunya penyempitan saluran darah. Akibat daripada penyempitan saluran darah ni, darah tidak cukup sampai ke bahagian otak, jadi sel-sel otak mengalami kerosakan. Ataupun satu lagi keadaan adalah di mana saluran darah itu pecah dan bila berlakunya saluran darah pecah dalam bahagian otak, ianya turut menyumbang kepada masalah peredaran darah di dalam otak. Jadi untuk membezakan antara
saluran darah yang tersumbat ataupun saluran darah yang pecah, kita terpaksa menjalani satu uji kaji yang dinamakan CT scan ataupun MRI otak untuk kita bezakan di antara saluran darah yang tersumbat ataupun saluran darah yang pecah. Jadi antara gejala-gejala yang wajar kita perhatikan adalah sekiranya seseorang tu mengalami masalah di mana berlakunya herot sebelah muka seperti F stand for face ya, ataupun pesakit-pesakit mengalami masalah lemah anggota badan sebelah, A stand for arm, ataupun pesakit mengalami masalah pertuturan ya yang berlaku secara tiba-tiba, it is time to call for help. We have to call 999 ya. Jadi kena ingat ya, akronim FAST, F-A-S-T adalah petanda awal seseorang itu mendapat masalah serangan angin ama. Jadi apakah itu faktor risiko yang menyumbang kepada kes-kes serangan angin ama ini? Sekiranya kita tengok kepada jadual ini, faktor risiko yang paling tinggi adalah disebabkan oleh tekanan darah tinggi. Faktor yang nombor 2 adalah disebabkan kencing manis. Faktor nombor 3 adalah kolesterol yang tinggi. Ya, perokok juga merupakan antara golongan-golongan yang berisiko tinggi untuk mendapat serangan angin ama. Pesakit-pesakit yang seterusnya adalah kumpulan-kumpulan pesakit yang mempunyai masalah penyakit saluran darah jantung yang tersumbat. Seterusnya adalah pesakit yang mempunyai denyutan jantung yang tidak sekata atau nama lainnya atrial fibrillation, ataupun pesakit-pesakit yang mempunyai sejarah keluarga yang pernah mengalami masalah penyakit stroke ini. Dan faktor risiko yang terakhir adalah kepada golongan yang mengambil alkohol secara yang banyaklah ya. Jadi mengikut kepada perangkaan Malaysia pada tahun 2019, penyakit stroke ni adalah dikategorikan sebagai penyumbang ketiga 5 sebab kematian utama di Malaysia. Dan mengikut data daripada luar negara juga, setiap tahun kita merekodkan 50,000 kes pesakit penyakit stroke direkodkan di negara kita, dan setiap 6 saat seseorang akan mati akibat daripada serangan stroke ini. Jadi kepada mereka-mereka yang mengalami simptom-simptom seperti FAST yang saya jelaskan sebentar tadi, seandainya pesakit tiba di hospital, kita boleh memberikan rawatan dalam kaedah suntikan. Kaedah rawatan ini kita menggunakan sejenis ubat yang dinamakan sebagai alteplase, dan sekiranya pesakit tiba ke hospital dalam waktu yang awal, kita boleh mulakan rawatan ini dengan pemberian melalui kaedah cucuk. Ya, objektif ubat ataupun objektif rawatan alteplase ni adalah bertujuan untuk kita meleraikan saluran darah yang tersumbat ini. Namun andai kata rawatan secara alteplase tidak dapat diberikan atas faktor mungkin pesakit datang lewat ke hospital ataupun berlakunya saluran darah yang tersumbat, ya, mungkin kita boleh juga menawarkan perkhidmatan untuk mengeluarkan darah beku ini secara kaedah mechanical thrombectomy. Jadi izinkan saya untuk berkongsi 1-2 kes yang telah pun kita berjaya merawat di Hospital Pengajar UPM ini. Jadi kes nombor 1 adalah lelaki berumur 42 tahun, mempunyai latar belakang penyakit darah tinggi dan pesakit juga merupakan seorang perokok. Datang ke Hospital UPM pada pukul 12 tengah hari dengan gejala left-sided body weakness, ya. Anggota badan sebelah kiri ni seolah-olah lumpuh, ya. Jadi tiba di Hospital UPM dan waktu itu kita dapati pesakit mempunyai
masalah dari segi pertuturan. Dan kita pun lakukan satu uji kaji yang dinamakan sebagai MRI, dan jelas MRI ini menunjukkan berlakunya kawasan di bahagian otak di mana saluran darah itu seolah-olah tersumbat, ya. Dan untuk kita juga telah melakukan satu MRI perfusion untuk kita kenal pasti sama ada saiz stroke itu besar ataupun kecil. Jadi disebabkan berlakunya, selepas kita dah membuatkan uji kaji MRI dengan MRA, kita dapati ada bahagian saluran darah yang tersumbat. Jadi kita pun rujuk kepada doktor bahagian interventional radiologist untuk membolehkan rawatan trombektomi untuk dilakukan. Ya, mungkin saya boleh jemput Dr. Naim untuk memberikan pendapat beliau. Terima kasih Dr. Loh. Saya Dr. Naim. Jadi tugasan saya ni dalam kes stroke ni, bahagian kepakaran yang saya ceburi ialah untuk membantu Dr. Loh. Sebab Dr. Loh terang tadi dia bagi ubat untuk cairkan sumbatan tu. Jadi kerja saya ialah tarik sumbatan tu. Kalau nak faham mudah dia macam kita punya toilet sumbat, ada orang dia beli anti-clog dekat kedai sebab dia bukan plumber, dia bukan tukang pipe, dia pun beli dekat kedai, dia tuang ubat tu dalam lubang toilet tu, lepas tu sumbatan tu pun cair, lepas tu dah okey. Tapi ada sesetengah pesakit sumbatan tu dia tidak larut dengan ubat yang kita beri. So dalam kes-kes macam ni lah di mana saya akan datang dan buat operation untuk tarik sumbat itu. Kan, tengok ni, sumbat ni kita boleh tarik dia masuk dalam salur darah dan tarik. Lepas kita tarik, jalan pipe air pun terbuka untuk supply otak tu. Jadi kalaulah Dr. Loh ni orang tukang bagi ubat, saya tukang pipe. Tukang pipe. Jadi dalam stroke ni, dia memang kena ada kerjasama di antara dua bidang yang berbeza untuk rawat satu pesakit. Untuk sesetengah kes yang memerlukan dua jenis rawatan. Okey, Dr. Loh. Terima kasih Dr. Naim di atas penjelasan. Jadi pesakit ni kalau kita ingat balik ya, pesakit tiba di hospital dengan main complaint dia adalah lumpuh anggota badan sebelah kiri. Dan selepas rawatan diberi oleh Dr. Naim, kita dapati pesakit dah boleh mula menggerakkan anggota badan yang lumpuh pada waktu awal tadi. Boleh mainkan video? 这个手踹拿起来，来，可以啦，很好啊，刚刚完全打了bawah langsung kena. Kaki. 那个 OK 啊，脚拿起来一下，顶住，拿起来顶，1、2、3、4、5，satu saja. Sebenarnya video ni nak menunjukkan bahawa selepas pesakit menerima rawatan trombolisis dan juga mechanical thrombectomy, daripada kekuatan anggota badan yang powernya kosong, pesakit dah boleh menggerakkan anggota badan belah kiri. Saya minta maaf di atas masalah teknikal yang kita alami sekarang ni. Boleh ke slide yang 这个 seterusnya? 手踹拿起来，来，1、2，可以啦。 Jadi perkongsian kes nombor 2 adalah seorang wanita 79 tahun mempunyai masalah denyutan jantung yang tidak sekata ataupun dalam istilah medikalnya adalah atrial fibrillation. Dirujuk oleh hospital swasta dengan main complaint dia adalah lumpuh bahagian kanan anggota badan dan pesakit tidak dapat bertutur, ya. Jadi sewaktu pasien tiba di hospital UPM, video ini menunjukkan penilaian yang dilakukan oleh pakar neurologi sewaktu pesakit tiba di unit rescue HPUPM. Jadi dalam video ni kita nampak ya, pesakit tidak dapat menggerakkan anggota badan belah kanan. Kaki kiri, kaki kiri. Okey. Kaki kanan. Angkat kaki kanan boleh?
Ya, kaki kanan boleh angkat, tapi kalau bandingkan dengan anggota badan sebelah kiri, kaki kanan lebih lemah ya berbandingkan dengan kiri. Tangan kanan, Cik. Dan kalau kita perasan dekat bahagian hidung pesakit, kita ada pasangkan satu tiub yang dinamakan rise tube ya. Disebabkan pesakit tidak dapat bertutur dan pesakit tidak dapat telan pada waktu itu. Boleh mainkan next slide. Jadi sejurus selepas kita buat penilaian, kita pun lakukan uji kaji yang seterusnya iaitu MRI brain. Jadi dalam MRI ini kita dapati ada lokasi-lokasi otak di mana berlakunya seluruhan darah yang tersumbat dan kita memberikan rawatan ubat cair darah ya, Autoplis yang saya namakan tadi. Boleh naik next slide please. Jadi ini adalah keadaan pesakit ya selepas 12 hari menerima rawatan Autoplis dan selepas menjalani beberapa sesi rehabilitasi di Hospital Pengajar UPM. Jadi kalau kita ingat lagi video yang sebelum ni, pesakit mengalami masalah lumpuh anggota badan sebelah kanan dan 12 hari selepas menerima rawatan, pesakit dah boleh berjalan balik. Walaupun menggunakan walking frame, tapi kita nampak ada perubahan yang sangat ketara. Tutup mulut keep swallowing. Lagi. Good. Yes. Lagi. Okay. Jadi pesakit ini kita last jumpa dengan pesakit ini adalah di klinik neurologi HP UPM. Dan sewaktu itu pesakit tidak lagi memerlukan sebarang bantuan untuk beliau berjalan. Itu sahaja perkongsian daripada saya dan seterusnya saya menjemput Dr. Naim untuk menyampaikan. Baik, terima kasih Dr. Loh. Okey, di antara satu servis ataupun perkhidmatan yang ada di HP UPM, ya, ialah kita panggil thrombectomy. Thrombectomy adalah satu operation di mana kita secara manual akan masuk dalam salur darah pesakit dan tarik sumbatan tu. So kita panggil thrombectomy. Perkhidmatan ini dia tidak banyak available di seluruh negara. Kebanyakan yang ada perkhidmatan ni kebanyakannya ada di hospital universiti seperti UM, UKM dan hanya kebanyakan hospital-hospital besar. Okey. So HP UPM ada satu dedicated team. Saya sebahagian daripada tim ni. So ini adalah saya punya pakar, Profesor Sobri, Profesor Izamin, ni Profesor Sobri, tu tim saya 3 orang lagi lah yang memang akan standby 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 52 minggu setahun. Kalau kita perlukan operation tu, kita akan masuk as soon as possible. Okey? So ini antara kita punya kes-kes yang kita buat di HP UPM lah. Okey? Next. Okey. So masa kita mula-mula start buat kes perkhidmatan tu, kes pertama kita 6 April 2020. Dalam masa 1 tahun, kita dah treat 100 pesakit 7 April 2021. Ya? Dan kita di samping ada perkhidmatan tu, kita juga ada simulation. Maksudnya HP UPM ni bukan hanya menyediakan perkhidmatan untuk operation, tetapi juga menyediakan training untuk melahirkan lebih ramai lagi pakar yang boleh buat thrombectomy. Mudah-mudahan pesakit ada lebih banyak peluang untuk dapat rawatan ini di masa hadapan di setiap tempat dalam negara kita. Next. Okey, so neuro intervention ini juga kita ada society ya. Selain daripada duduk dalam universiti buat kerja ni, kita ada society yang cuba sedaya upaya untuk menyediakan perkhidmatan ini ke seluruh negara. So ahli-ahli daripada Malaysia Neuro Interventional Society ni yang diketuai oleh Profesor Dr. Khairul Azmi daripada UM, kita train dan kita ada regular meet up untuk kita keep up to date with the current treatment and also current advancement in rawatan thrombectomy. Next. Ini semasa pengalaman kita masa kita buat thrombek zaman-zaman PKP COVID lah. Ini masa
tak silap saya bulan Mac 2021. So kita kena pakai bungkus badan kita macam ni sebelum pasien pesakit COVID masuk. Next. Dan ini gambar masa kita tengah buat operation thrombectomy untuk pesakit stroke dalam keadaan precaution yang kemas lah. Ya. Okay, next. Okey, saya gambar tak nampak. Tapi ini adalah kes di mana seorang pesakit umur 37 tahun. 37 tahun, tuan-tuan, stroke. Ya, dan dia ada stroke di bahagian otak ni. Next. Okey, kemudian next. Okey, boleh play video. So ini kita panggil cerebral angiogram. Macam jantung kan, tapi ini dekat otak. Bila kita injek ubat, kita nampak saudara tu masuk kan. So kita boleh detect kat mana sumbat tu. Kita cari dan kita pergi dekat situ. Next. Okey, ni pesakit. Satu. Pesakit umur 37 tahun ini, dia ada sumbatan pada salur darah dekat sini. Ya. Salur darah main. Salur darah ni kalau sumbat macam highway plus. Highway plus sumbat. Dan kemudian bila kita buat operation, sumbatan itu telah dibuka dengan jayanya dan pesakit boleh pulihlah dan tidak mengalami kecacatan kekal. Next. Dan kita dapat support daripada company-company industri yang menolong kita untuk menyediakan device dalam melakukan operation untuk pesakit kita. Terima kasih. Saya serah kepada Dr. Fazura untuk meneruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Fazura Salim dan saya merupakan pakar perubatan rehabilitasi dan saya bersama tim rehabilitasi bertanggungjawab untuk memberi perkhidmatan rehabilitasi kepada pesakit stroke ya di HPUPM. Next. Just introduction ya, pengenalan. Sebagaimana yang kita ketahui, stroke dia boleh menyebabkan kepelbagaian ketidakupayaan yang kompleks. Sebab apa ya? Sebab otak ni sangat adalah satu organ yang kompleks. Allah dan God ni dia jadikan otak ni organ yang kompleks, yang mana dia mengawal fungsi tubuh. Bila berlakunya stroke macam Dr. Loh dah terangkan tadi, terdapat aliran darah yang tidak mencukupi ke bahagian otak dan ia menyebabkan ketidakbolehupayaan dan hilang fungsi. Sebagai contoh, akan hilang fungsi lemah pada otot muka, lemah pada otot separuh badan, tidak boleh mempunyai kesukaran untuk bertutur, bercakap, berkomunikasi, mempunyai kesukaran untuk menelan contohnya, dan mempunyai kesukaran untuk melihat, tidak ada deria rasa dan pelbagai lagi. Okey. Next. Bukan yang okey. Alright. So sebagaimana Dr. Loh dengan Dr. Naim dah jelaskan tadi, acute treatment yang mana thrombolysis, thrombectomy itu sangat penting. Tapi bukan itu sahaja ya. Rehabilitasi stroke juga memainkan peranan yang penting dan merupakan komponen penting dalam pemulihan pesakit stroke. Okey. Untuk pesakit stroke, kalau dia datang awal, alhamdulillah, ada juga yang datang lambat. Bila datang lambat tu itu yang menyebabkan tak dapat diselamatkan otak-otak ni, sel-sel otak ni bila lambat datang dia akan mati dengan cepat kan Loh kan, di mana dalam 1 minit 2 billion cells 2 million cells akan mati ya. So sebab itulah bila yang datang lambat tu tak ada cara lain kecuali rawatan rehabilitasi. Dan terdapat juga pesakit yang tidak sesuai untuk dapatkan treatment thrombolysis dan thrombectomy. Ada yang tidak sesuai untuk mendapatkan treatment ni dan tak ada cara lain lagi, makanya memang rehabilitasi stroke sahaja. Okey. Dan kajian juga menunjukkan bahawa 2/3 daripada pesakit stroke memerlukan rawatan rehabilitasi. Next. Okey. Slides ni menunjukkan, saya just nak tekankan bahawa terdapat 2 strategi utama dalam proses pemulihan stroke, iaitu satu ialah neuroprotection yang mana bertujuan untuk mengurangkan kecederaan kepada sel-sel otak dan juga mengurangkan lebih banyak sel-sel otak daripada mati. Ia berlaku pada peringkat awal di mana tadi thrombolysis dan thrombectomy. Dan yang kedua, strategi yang kedua ialah neurorestoration. Neurorestoration ni yang kita panggil, yang kita ada proses neuroplasticity yang mana berlakunya pendawaian semula, proses pendawaian semula pada sel-sel yang masih survive di sekitar sel-sel mati. Dan kefungsian kenapa neuroplasticity berlaku ialah untuk
to restore the function, untuk memulihkan kembali kefungsian pesakit. Okay, next. Dan neuroplasticity ini dalam kajian mengatakan bahawa kalau kita tengok graf yang tadi tu, dia peak at 3 months, first 3 months, dia peak at the first 3 months. Maka proses rehabilitasi harus diberikan seawal mungkin. Tak boleh lambat lepas dah keluar discharge, dah keluar daripada hospital baru nak dapatkan rehabilitasi. Tidak. Dia harus dilakukan seawal pesakit berada di dalam hospital. Dalam 24 ke 48 jam sekiranya pesakit stabil, maka pesakit harus dimobilisasi. Maknanya early mobilization is very important. Kenapa kita perlu early mobilization? Disebabkan kita mahu mengurangkan komplikasi-komplikasi yang boleh berlaku pada pesakit stroke. Contohnya luka tekanan kalau kita tidak mobilize, jangkitan paru-paru, sumbat kepada kaki, trombosis kaki, macam-macam lagi yang boleh berlaku sekiranya tidak dilakukan early mobilization. So kita harus rehabilitasi harus dilakukan awal untuk mengelakkan komplikasi, kerana komplikasi ini akan menghalang proses pemulihan itu sendiri. Next. Okey. Itu yang pertama, komponen pertama yang sangat penting. Komponen kedua yang sangat penting dalam rehabilitasi stroke ialah kita tak kerja seorang-seorang. Selalu orang ingat rehabilitasi stroke ni hanyalah fisioterapi saja, jalan guna walking frame cukup. Tidak ya. Ada banyak lagi, macam saya kata tadi, kecederaan pada otak menyebabkan banyak fungsi yang hilang. Maka kita harus bekerjasama dengan terapi-terapi daripada contohnya speech therapist, occupational therapist, fisioterapis, prostetis ortotis, rehab physician sendiri, dan kami juga bekerjasama dengan lain-lain disiplin, contohnya neurologist, internal medicine physician, dietitian, clinical psychologist dan social worker. Kami haruslah bekerjasama sebagai satu kumpulan untuk memberikan servis rehabilitasi yang komprehensif kepada pesakit stroke. Next. Okey. Dalam memberikan servis rehabilitasi pesakit stroke, tujuan utama dia ialah untuk mencapaikan matlamat dia, iaitu tengok goal pesakit lah. Pesakit secara inklusifnya kita includekan pesakit dalam kita punya management of rehabilitation ya. Dan contoh dekat sini, apa yang servis yang kita tawarkan di HPPM ialah body weight supported gait training. Body weight supported gait training ni kita lakukan adalah untuk supaya pesakit dapat berjalan dengan cara yang betul. It is very important untuk pesakit berjalan dengan cara yang betul pada peringkat awal, dan cara itu harus diajar oleh terapis kita. Kenapa? Sekiranya berlaku jalan yang tidak betul, ia akan menyebabkan penggunaan energi yang banyak dan ia akan menyebabkan ketidakselamatan kepada pesakit. Ya. Okay, next. Selain itu, kita juga menumpukan kepada task specific functional training untuk rehabilitasi stroke, yang mana kita menumpukan kepada kefungsian pesakit yang selalunya dipraktikkan di rumah. Kita task oriented bermaksud berorientasikan tugasan. So, contohnya pesakit di rumah harus memasak, pesakit di rumah harus menyediakan food preparation, dan pesakit di rumah harus memakai baju, basuh kain, lipat kain. So itu yang kita fokuskan. It's a practical training basically. Okay, next. Selain itu, perkhidmatan rehab di HPPM, kami juga menawarkan virtual reality dan interactive video gaming. Kalau kita tengok kat sini, virtual reality dan interactive video gaming ini, kita sangat pesakit sangat engage dengan rehabilitasi ya. Dia akan bersama-sama dengan terapis. Next. Dan speech dan language therapy juga sangat penting untuk proses pemulihan pertuturan ya, dan kita menggunakan augmentative alternative communication contohnya tablet dan communication board. Next. Dan kita juga melakukan intervensi rehabilitasi di mana pesakit stroke yang mempunyai otot yang spastik, kami akan melakukan botulinum toxin injection ya. Next. Matlamat utama adalah supaya pesakit-pesakit stroke ini kembali kepada komuniti ya, supaya kembali boleh drive semula dan boleh bekerja semula. Next. Okey. Dalam memberikan perkhidmatan komprehensif stroke, kami berkolaborasi dengan Perkeso, yang mana Perkeso menawarkan perkhidmatan rehabilitasi akut dan juga rehabilitasi ya. Dan juga kami bekerjasama dengan One Hope,
dan juga kawan projek ini aktiviti awareness program. Ya, One Hope Charity dia boleh membekalkan sumbangan keuangan kepada pesakit yang memerlukan. Next. Dan kami juga bekerjasama dengan agensi-agensi lain, agensi-agensi swasta seperti Dehan Rehabilitation Hospital dan juga agensi KKM, Hospital Rehabilitasi Ceras, dalam memberikan perkhidmatan strok yang komprehensif dan menyeluruh. Itu saja saya rasa. Daripada kami, sekian, terima kasih. Okey, itulah sebentar tadi adalah persembahan daripada Hospital Pengajar Universiti Putra Malaysia. Kita berikan tepukan buat Dr. Low Wei Chow, Dr. Muhammad Naim Muhammad Yaakob dan juga Dr. Mazatul Fazura SF binti Salim. Terima kasih diucapkan kepada